Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita berjumpa lagi dalam saluran SK Sport Channel, dan melalui saluran ini hari ini ataupun kali ini kami membawakan kepada anda eksklusif melalui SK Sport Channel dalam eksklusif agenda sukan, di mana kita telah berjaya membawa ke studio seorang pemain yang pada ketika ini sedang berusaha untuk memperkembangkan bakatnya ke luar negara. Dan bersama bapanya iaitu Encik Azril Muhammad Zawawi, yang mengharapkan agar apa yang sedang diusahakan ini akan membawa kejayaan bukan saja untuk Azril sebagai seorang pemain bola sepak, malah kita harap dengan pendedahan usaha untuk memperkembangkan bakat Ali ke peringkat Eropah untuk menimba ilmu akan pada suatu masa nanti akan dapat membantu sukan bola sepak di negara kita. Assalamualaikum Cik Azril Ali. Apa khabar? Khabar baik. Oh, Alhamdulillah jauh. Terima kasih. Kami ke sini. Okey. Sehari dua ini seperti yang kita ketahui, berita mengenai Ali Putra, anak kepada Cik Azril, untuk ke Malaga City Academy ataupun Akademi Bola Sepak Malaga menjadi tular di media sosial dan juga di dada-dada media yang lain tentang perpindahan ataupun urusan untuk membawa Ali Putra ke Malaga City FC Academy. Jadi di luar sana mungkin di kalangan anda dan saya sendiri kita ingin mendapat penjelasan ataupun cerita sebenar bagaimana proses ini dilakukan. Tujuannya bukannya apa, agar kita mendapat perkabaran yang tepat, tidak adalah prasangkaan yang tidak baik ke atas usaha ini, dan sudah tentu pada diri bapa Ali, beliau mengharapkan agar usaha ini akan membawa kejayaan, dan kita sama-sama mendoakan agar apa yang dilakukan oleh Cik Azril ini akan mendapat kejayaan. Baiklah, kita akan memulakan sesi temu bual kita secara eksklusif. Jadi Cik Azril, sebelum kita pergi kepada soalan-soalan mengenai perkembangan terkini mengenai proses untuk membawa Ali ke Malaga City Academy itu, bagaimana timbul idea ini, ataupun boleh Cik Azril ceritakan ianya bermula daripada mana? Bagaimana ianya terbit? Terima kasih atas soalan Abang Syauqi. Ya. Sebenarnya bermulanya kes Ali ditawarkan ke Malaga ini sebenarnya panjang ceritanya, tetapi tawaran ini kami tidak pernah memohon untuk hantar Ali ke akademi ini. Cuma kami sekeluarga pernah membincangkan untuk menghantar Ali ke akademi UK Football sebelum ini. Okay. Tetapi malang sekali lah. Waktu tu kami keuangan amat teruk dan kami batalkan niat kami untuk ke UK Football. Iaitu Southampton FC dan Futibak School Academy. Okay. Jadi secara tiba-tiba dalam awal bulan April baru ni, Malaga FC Academy email kepada kami surat tawaran untuk Ali belajar di sana. So kami dengan keadaan sewaktu itu COVID-19, puasanya amat susah lah, teramat susah, dan pergerakannya terhad. Jadi kami juga timbul waktu tu surat tu terfikirlah. Bagaimana mereka mengenali, dapat menjejaki Ali? Itu saya tak pasti 100%. Cuma saya agak ini bermula daripada apabila saya memohon dekat UK Football tu tadi. Okay. Daripada sini mungkin UK Football sudah link biodata pasal Ali apa semua kepada Malaga FC Academy. Okay. Jadi kami rasa tawaran ini adalah satu
rezeki yang tidak disangka-sangka lah. Ya. Itu saya. Mana kata itu tawaran datangnya daripada Malaga FC Academy, bukan ada permohonan untuk menyertai mereka ya? Tidak, saya tidak pernah memohon sebarang permohonan ataupun permintaan ataupun WhatsApp apa-apa tanya mengenai Malaga FC sekalipun. Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Okey, buat makluman kita bersama, sebenarnya Ali Putra Azril ini bukanlah hanya beliau sahaja yang dikesan oleh FC Academy Bola Sepak Malaga. Seorang lagi pemain iaitu Anik Asri, anak kepada penyanyi tersohor negara Datuk Nasyarudin, juga merupakan seorang lagi pemain muda yang telah pun ditawarkan untuk menyertai FC Academy FC Malaga ini. Dan kita juga dimaklumkan bahawa setakat ini di Academy FC Malaga ada beberapa pemain-pemain lain yang berada di sana mengembangkan bakat mereka. Jika tidak silap, seorang lagi pemain dari Malaysia dan dua lagi pemain yang dilaporkan jika tidak silap daripada Singapura. Jadi Ali, macam mana dengan tawaran ini? Bagaimana Ali rasa, perasaan Ali setakat ini? Okey, bagi saya berasa amat bersyukur kerana mendapat tawaran ini, dan ini adalah peluang keemasan saya untuk meluaskan kerjaya bola sepak saya dan chances untuk budak-budak lain, untuk player-player lain untuk pergi ke sana, mengambil teladan bagi perkara ini dan boleh peluang untuk pergi ke sana bagi saya. Okey, Ali, boleh Ali ceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang Ali sebagai pemain bola sepak? Jadi mungkin Ali boleh ceritakan sedikit mula-mula macam mana? Okey, mula-mula saya bermulanya bermain bola sepak pada umur 3 tahun. Okey. Selepasnya itu saya disenaraikan dalam tim SK Badak bawah 12 tahun pada 2017. Dan habisnya competition itu, saya telah dipanggil untuk mewakili Jajahan Bacok under bawah 12 tahun. Dan nama saya telah disenarai dalam Kelantan bawah 12 tahun, tetapi telah tercicir daripada pemilihan tersebut. Okey. Selepas tu Ali ada pergi main dengan Perlis. Ceritakan sedikit. Yes. Player Presiden ya? Sebenarnya ia adalah rezeki yang tidak diduga. Saya pergi dengan secara tidak sengaja. Dan alhamdulillah rezeki saya terpilih untuk mewakili Perlis under 19. Okey. Saya nak berbalik kepada Cik Azril. Okey, Cik Azril di masa ni kita tahu perkembangan bola sepak negara kita semasa. Kita dengar ada ramai pemain-pemain daripada luar negara nak datang bermain di Malaysia. Tapi pada masa yang sama timbul cerita ini yang menjadikan peminat bola sepak negara kita agak macam terperanjat kan? Ketika ramai pemain-pemain luar nak mewakili pasukan kebangsaan, nak datang ke sini bermain dengan liga-liga, pasukan liga, dan pada masa itu usaha yang dimainkan sendiri oleh Cik Azril untuk mengembangkan bakat Ali ke Malaga. Jadi mungkin Cik Azril boleh komen sikit. Itulah dua arus yang berbeza dua arus yang berbeza. Jadi satu yang player yang talent Malaysian punya talent daripada luar negara nak balik ke Malaysia, dan saya pula berinisiatif untuk bawa Ali ke luar negara. Jadi sebenarnya dua keadaan ini kedua-duanya kalau dilihat dari segi objektifnya dan kesan positifnya, kedua-duanya adalah berita baik bagi masa depan bola sepak negara kita. Betul. Bagi saya persediaan Ali untuk keluar negara sebenarnya kalau dikira bukanlah rancangan asal saya. Sebab tawaran ini adalah datang daripada tiba-tiba. Dan tidak dirancang apa-apa. Ini menyulitkan sedikitlah. Kalau diceritakan agak panjang lah. Jadi saya pendekkan, agak sulit dan banyak cabaran-cabarannya, tetapi saya cuba usahakan untuk merealisasikan apa yang Ali sebelum ini dicita-citakan pasal
dia ingin menjadi seorang pemain bola sepak, Nak berjaya. tetapi adalah syarat-syarat saya yang saya bagi dia Ya. untuk dia mencapai tahap seorang pemain bola sepak profesional. Profesional. Okey, Cik Azril juga merupakan bekas pemain bola sepak untuk negeri Kelantan. Mungkin boleh sedikit sebanyak cerita berkongsi dengan penonton tentang karier bola sepak Cik Azril. Sebenarnya Siapa pemain-pemain yang pernah bersama dalam skor? ini pasal abang Syauki yang sentuh saya. Sebenarnya saya tak masyhur dan tak dikenali Tak pun. apa, tak apa. Tapi darah tu ada tu, bila darah dah bola dibongkar macam ni, terpaksa kena cerita Kena lah cerita lah, sedikit. Sebenarnya daripada ayah saya lagi seorang pemain bola sepak, dan genetik ini mungkin terikut oleh saya, dan saya pernah mewakili Kelantan daripada umur 14 tahun, 1992, Piala Coke, Coca-Cola. Coca-Cola masa tu. Okay, and then bawah 15 tahun, 16 tahun, 18 tahun Piala Rahman, dan saya mewakili Piala Presiden Negeri Kelantan 1995, juara Malaysia masa tu. Dan waktu Piala Presiden saya ditarik oleh arwah Coach Mahdi Yusof, Mahdi Yusof. naik ke Liga Perdana, sempat bermain untuk 2 game. Masa tu masih ada lagi Zahasmi Ismail, Abang Zahasmi Ismail, Abang Zulkifli Abdullah, Aziz Mustafa, Abang Hashim, masih lagi tengah famous. And then tapi famous pun hampir-hampir nak Di hujung karier lah. hujung karier. Okey. Jadi selepas itu saya terpaksa abaikan cita-cita nak jadi pemain bola sepak, kerana mendapat tawaran ke universiti UTM Skudai dalam bidang architecture. Tetapi bila sambung di UTM, Persatuan Bola Sepak Johor memetik nama saya untuk trial tim Johor FC masa tu. Saya pergi dan alhamdulillah dapat. Cuma Johor FC listkan saya di bawah pemain untuk presiden sebab muda lagi masa tu, 17 tahun. Bila saya mengikuti latihan bersama Johor Presiden, sampai 4 bulan lebih kurang, dengan study tak sempat. So saya ambil langkah untuk batalkan kontrak dan tumpukan pada pelajaran lah. Cik Azril, saya nak tanya ya. Ali merupakan anak tunggal Cik Azril ya. Okey ya. Dan mengikut maklumat yang kita tahu, dia juga merupakan dia ada neneknya merupakan warga negara British pada satu ketika. Mungkin Cik Azril boleh cerita macam mana tentang hal ni? Ya betul, abang. Sebenarnya Ali ni berdarah kacukan. Nenek Ali, mertua saya lah. Ibu mertua saya adalah pure British, daripada UK. Tapi dah memeluk Islam daripada tahun 1965. Nama muslimnya sekarang ni Fatimah. binti Abdullah. Dan dia dah menjadi rakyat Malaysia daripada tahun 1965. Okey. Saya nak tanya, sebagai anak tunggal dan Cik Azril cuba nak melihat Ali berjaya dalam bola sepak, sudah tentu banyak susu galuh, orang kata, usaha nak mendewasakan dia sebagai pemain. Jadi boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman bagaimana Ali dibawa untuk trial. Sepatutnya dia nak pergi tengok aja, join kawan-kawan buat trial. Kan di Bangi tak silap saya kalau dia laporkan Tapi Cik Ali sendiri kata tak payah pergi. Boleh cerita sikit tentang hal ni? Okey, bermulanya Ali bermain di level yang lebih tinggi sebenarnya waktu tu. Saya sebagai jurulatih sementara distrik Ketereh, Kelantan. Jadi waktu tu Coach Wan Rahimi Wan Ismail bawa tim untuk U19 Perlis. Jadi Wan Rahimi menanyakan saya player yang ada talent untuk diserapkan dalam tim 19 Perlis. So saya cuba senaraikan 4 orang player yang saya bawa tadi, umur sekitar 19 lah. Seramai 4 orang untuk selection di Bangi waktu tu. Jadi waktu bila nak hantar dia orang ke Bangi daripada Ketereh,
tiba-tiba Ali minta dan merayu pada saya Abang nak untuk pergi, ya? untuk nak ikut sekali. okey. Sebab yang 4 ni adalah Kawan-kawan geng dia. dia, Geng dia, tim dia dalam distrik. Ali dah main sekali. Okey. Jadi saya sebab dia waktu tu 13 tahun, Iyalah. jadi kita nak lepas macam tu bimbang kan. Ya. Saya fikir tak apalah, janji dia dapat experience sikit. Ya. Cuma saya kata kalau pergi tak training lah 3 hari. Betul lah. So saya ambil inisiatif, saya buat satu surat handwriting. Okey. Okey, menyatakan bahawa sekiranya you nak main, nak ikut selection, you kena bagi surat yang saya Tulis tulis ni? Okey, saya tulis contohnya saya tidak akan mengambil apa-apa tindakan undang-undang lah. Sekiranya berlaku apa-apa pada Kecederaan pada Ali, kecederaan betul. ke apa ke, dan cop tangan ibu jari, bukan surat tu cop ibu jari, untuk Okey. confidentkan pihak pengurusan lah. Okey. Jadi bila Ali pergi, Coach Wan Rahimi ni kawan saya pernah main sekali. Iyalah. Tetapi dia tidak tahu menahu pasal Tentang Ali ni? Ali ikut bersama. Okey. Selepas selection pertama, Ali selected. Okey. Dapat berita. Selepas selection kedua, barulah Wan Rahimi tu tadi datang daripada Kelantan, pergi buat selection kan. Dia menghadiri selection. So dia terkejut lah bila tengok Ali. Dia kenal Ali ni anak saya. Yalah. Tapi saya tak inform pada dia. So dia call, Wan Rahimi call, dia kata Ali, dia nak Ali. Okey. Itu saja. Oh, okey. Okey, saya nak tanya Ali. Okey, Ali Ali ni angka dapati adalah pemain muda yang mendapat keyakinan daripada coach-coach untuk beraksi dalam pasukan senior. Kan? Jadi Ali rasa macam mana bila diberi keyakinan ataupun peluang yang macam tu? Apa perasaan Ali? Alhamdulillah. Bukan senang nak dapat experience macam tu. Okey. Daripada Coach Wan Rahimi dan Coach Fazli Syari, daripada ayah saya sendiri. Jadi rasa macam Bila bermain dengan senior-senior tu rasa macam mana? Confident tu macam mana? Perasaan ke? dia pemain bola sepak ni bagi saya, diri saya sendiri, Ya. saya nak cuba untuk bermain dengan senior team, tetapi kerana umur saya tidak dibenarkan. Okey, memetik daripada situasi itu, ialah Ali tahu, bapa pun tahu dan coach-coach lainnya yang tahu Ali mempunyai bakat yang istimewa. Tapi apabila Ali tidak terpilih mewakili pasukan utama, pasukan kebangsaan lah misalnya, apa perasaan Ali pada masa tu? Apa Ali rasa? Okey, bagi pemain bola sepak rasa sedih lah sedikit, kerana tidak dapat bermain untuk tim negara contohnya. Tapi Ali yakin bahawa Ali boleh menyumbang sesuatu. Alhamdulillah, yakin bagi diri saya sendiri. Okey. Boleh memberi sesuatu yang istimewa kepada tim negara, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Okey Ali, berbalik kita tentang usaha yang dimainkan oleh ayah Ali bersusah payah bertengkur lumus sekarang ni. Pada diri Ali sendiri, apakah matlamat ataupun cita-cita Ali dalam sukan bola sepak? Mungkin kita boleh bercerita sikit. Matlamat saya dalam bola sepak, saya mahu merasa bagaimana menjadi pemain bola sepak yang berjaya satu hari nanti, dan insya-Allah jika ada rezeki, kalaulah berkebolehan, saya insya-Allah saya akan bawa Malaysia ke Piala Dunia satu hari. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okey, nak tanya sikit tentang hal-hal career atau tentang Ali main posisi apa? Okey, attacking midfielder pun saya boleh main. Okey. Defensive midfielder pun saya boleh main. Okey. Center midfielder pun saya boleh main, dan center back pun boleh main. Okey. Siapakah pemain-pemain idola Ali dalam negara dan juga luar negara, dan juga kelab bola sepak dalam dan luar negara yang Ali suka? Okey, bermula dalam negara. Negara-negara. Saya beridolakan kepada Muhammad Badri bin Razi. Pia. Okey. Dan Aidil Zafwan. Dalam negara. Okey. Apa yang menyebabkan Ali tertarik dengan permainan mereka? Okey, bagi saya Pia lah, panggil Kapten Pia boleh. Kapten Pia bagi saya, dia adalah midfielder yang amat kreatif bagi saya, hantaran, shooting ball.
Dan bagi Aidil Zafwan pula, Ya. dari segi defending dia, Ya. semua Semualah, boleh kata ha. semua ciri-ciri dia, Bermain tu ada, cara-cara bermain dia, Okey. saya berminat untuk pelajari lebih dalam lagi. Okey. Dengan Bagaimana dengan cara-cara. dengan kelab pasukan bola sepak dalam negara? Dalam negara semestinya negeri saya sendiri, Kelantan Ya. dan Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim. Okey, pemain luar negara yang Ali suka siapa dia? Pemain luar negara yang saya idolakan, Ha. Ronaldinho Gaucho, Oh, Brazil. Brazil, Maknanya dan juga merupakan pemain FC Barcelona, Oh, okey. dan Ronaldo Fenomeno. Apa yang membuatkan Ali tertarik tentang permainan mereka? Kedua tu main Brazil, main kelab besar tu. Bagi saya dia amat unik sekali cara dia bermain, skill dia, dan semua body language dia, semua bagi saya amat tertarik pada dia orang. Okey. Semua teknik-teknik dia orang, semua saya tertarik. Okey, nak tanya Cik Azril pula. Okey, Cik Azril. Kita tahu bahawa Azril seperti yang Cik Azril kita, Cik Ali kita ni, dia adalah pemain muda tapi mempunyai pemikiran ataupun bermain dengan pasukan pemain yang lebih berusia. Apa yang Cik Ali nampak pada Ali ini sebenarnya? Apa kelebihan? Sebenarnya bagi saya, sebab saya ayah kepada dia daripada kecil, sebenarnya saya cuba latih dia sebenarnya lebih matang 5 ataupun 10 tahun. Kematangan dia tu sebenarnya bukan untuk main bola sebenarnya. Sebenarnya bukan untuk main bola. Okey, boleh ceritakan. Jadi saya expose dia ni pada adik-adik saya, macam bapa saudara dia. Okey, saya lepaskan dia untuk berkawan dengan orang-orang besar. Satu hari saya terfikir, Ali ni dia punya mind, cara berkawan dah matang, mature dari segi ni. Kalau saya latih awal dia dari segi football, mungkin dia akan lebih matang awal. Mungkin dia umur 10 tahun, dia dah boleh main dengan 15 ataupun 16 tahun. Jadi saya buat dengan tak ada apa-apa niat apa-apalah, berjaya atau tak kan. Saya latih dia supaya bermain dengan orang lebih tua daripada dia, and then saya bawa sendiri tim tu tadi kan, yang under 21, and then saya cuba masukkan dia first half ataupun 10-20 minit. Tiba-tiba boleh nampak ada keyakinan, dan dia satu perangai dia suka bila dia tak dapat bola ataupun dia rasa macam geram. Dia cuba fighter. Okay. So peringkat abang-abang pun jadi macam respect lah. Dia walaupun dia umur muda tapi punya semangat yang tinggi. Okey, Cik Azril, saya nak tanya. Di luar sana mungkin setengah pihak ataupun yang tidak mengetahui tentang urusan kita nak membawa Ali ke Malaga. Cik Azril nak bawa dia ke sana. Mungkin mereka mempunyai pandangan ataupun tanggapan yang mungkin berbeza-beza kan? Jadi pada Cik Azril, apa yang boleh Cik Azril katakan tentang usaha ini? Okey, usaha saya untuk nak bawa Ali ke Malaga ni agak rumit lah dengan suasana keadaan negara kita gini, tambah-tambah krisis keuangan lah boleh dikatakan. Jadi timbullah bukan sedikit lah berat masalah ni dari segi keuangan. Dan saya cuba ke beberapa tempat, terutamanya FAM, nombor 1 FAM, saya cuba dapatkan khidmat nasihat dan bantuan daripada FAM serta Kafa sendiri untuk membantu kami, sebab ke Malaga ni, walaupun Malaga Academy yang offer kita, offer Ali, tetapi perbelanjaan
pertama ni pendahuluan ni memang kena kita Kita kena semua yang keluarkan dulu. dahulukan. Okey, contoh macam masuk universiti sekarang ni lah, semua kena kita yang Kita yang keluarkan keluarkan dulu, ya. After that baru dapat offer beasiswa ataupun loan. Iyalah. Sama kes macam Ali. Jadi cuma volume dia besarlah sikit. Ya, betul. 25,000 terpaksa dibayar untuk confirmkan tempat Ali di Akademi Malaga. Okey. Jadi saya cuba berusaha dan alhamdulillah ada pihak-pihak tertentu yang membantu dan FEM juga memang ambil tahu prihatin. Terima kasih FEM teramat-amatlah. Kafa juga tetapi Kafa sendiri pun dalam keadaan goyah sekarang ni. Saya faham dan apa yang termampu oleh Kafa dan FAM saya amat hargai lah. Itu yang apa yang Cik Azril harapkan daripada peminat-peminat bola sepak negara terhadap Ali? Untuk semualah rakan-rakan, sahabat, keluarga yang di luar sana, saya yang mengenali dan tidak mengenali, saya berharap semua peminat doakan untuk Ali dan semua yang terlibat dengan bola sepak negara kita ni agar dipermudahkan dan diberi kejayaan untuk masa akan datang dan masa sekarang ini. Dan tambah-tambah untuk Ali, saya mohon doa daripada semua supaya doa yang baik-baik, insya-Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kami. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Okey, Ali, Uncle nak tanya sebelum kita nak tutup temu bual eksklusif kita hari ini. Ya. Okey, pada Ali sendiri dengan perancangan ini yang kita usahakan, jadi apa yang dapat Ali katakan dan Ali harapkan daripada peminat-peminat bola sepak di Kelantan dan juga di Malaysia? Okey, saya di sini ingin memohon supaya seluruh peminat-peminat bola sepak tanah air, Kelantan sendiri, Malaysia sendiri untuk mendoakan supaya segala urusan saya dipermudahkan sebelum dan semasa di sana. Okey. Jadi hasrat Ali untuk masa depan dalam bidang bola sepak tadi, kita harap-harap apa yang ditimba pengalaman di sana akan dapat memberikan manfaat pada sukan bola sepak di Kelantan dan negara satu hari nanti. InsyaAllah. Memang itu menjadi Ali punya cita-cita. Ya. Ali Putra Azril merupakan anak tunggal kepada Cik Azril dan selain daripada minatnya terhadap sukan bola sepak, mungkin ramai di antara kita yang tidak mengetahui bahawa Azril pada masa lapangnya kalau tidak berlatih bola sepak, dia akan membantu keluarganya untuk kerja-kerja di ladang, boleh kita katakan, itu mengembala kambing, biri-biri dan sebagainya. Kita nak tanya Ali tentang perkara ini. Ali, boleh ceritakan sikit tentang hal ini? Okey, kambing biri-biri itu ayah saya yang punya, tapi saya pengembala sambil train menggunakan kambing biri-biri dan sawah padi. Sawah padi. Okey. Jadi kalau ada masa lapang, Ali akan banyak membantu kerja-kerja ayah di ladang? Banyak membantu, insya-Allah. Okey, nak tanya Cik Azril. Okey, bagaimana selaku anak tunggal kan, Cik Azril memberikan pendedahan macam-macam dalam sukan bola sepak kepada Ali. Jadi dia ni rajin membantu kerja ladang Alhamdulillah, walaupun seorang je tunggal, tapi banyak meringankan kerja-kerja rumah lah. Walaupun saya cuba train dia, kenalkan dia dengan kambing biri-biri, tapi inisiatif dia sendiri, dia cuba bermain dengan kambing dan biri-biri. Ini yang buat saya jadi fokus. Dan sawah dekat rumah kami ada sawah lah, sawah padi. Jadi saya pernah cakap lah, saya cerita pasal dia, saya budak-budak dulu, saya pernah lari dalam sawah, dalam pantai, apa semua. Jadi dia gunakan benda ni untuk nak menaikkan dia punya tahap kecergasan dalam bola sepak. Jadi dia tak buang masa lah, maksudnya kalau memang ada masa tak buang masa. Dan rutin dia hari-hari petang memang dia akan lepas kambing, gembala kambing, dan dia panggil, dia kejar kambing dia ni satu. Dan Ali juga salah satu yang orang tak tahu,
Dia suka panjat pokok. Oh. Kalau dunia hari ni tak ada dah, jarang dah nak jumpa kan. Tapi bukanlah panjat pokok untuk ambil buah ke tak. Dia sengaja dia panjat pokok untuk dapatkan fitness dia sendiri. Jadi ada yang nasihatkan saya bahaya. Saya kata itu boleh tengok dia punya keberanian dia, dia punya tahap keyakinan dia sejauh mana. Lagi tinggi dia naik panjat pokok kelapa lah biasa. Lagi tinggi, lagi kita boleh nampak dia punya ni. Jadi sebenarnya cara latihan natural macam ni sebenarnya saya rasalah bagi saya lebih berkesan daripada latihan yang menggunakan formal punya ni. Berkesan tu maksud saya berkesan bukan dari segi lain, dari segi jati diri. Itu yang saya betul-betul, kalau hal ini saya harapkanlah, insya-Allah. Okey, macam kambing biri-biri tadi semua dia uruskan. Ini hakikat. Dia cakap sekejap-sekejap, sebenarnya dia yang uruskan. Cuma saya tolong jual je. Okey Ali, Uncle nak tanya ni sebelum kita nak tutup rancangan Temu Bola eksklusif ni Ali. Okey Ali, sudah tentu harapan daripada ayah, keluarga semua tinggi terhadap Ali. Peminat-peminat bola sepak di Kelantan sudah pasti dan di seluruh Malaysia mendoa mahu melihat Ali. Langkah yang Ali ini dilakukan ini adalah satu langkah yang tepat. Jadi untuk itu apa yang dapat Ali katakan, yang Ali harapkan daripada peminat-peminat bola sepak semua? Okey, saya mengharapkan seluruh peminat-peminat terus mendoakan saya, kejayaan saya sebagai pemain bola sepak, dan terus menyokong dan kekal menyokong bola sepak negara untuk lebih maju kepada tahap yang lebih berjaya. InsyaAllah. Okey Ali, kami di SK Sport Channel mendoakan Ali berjaya dalam usaha karier Ali. Terima kasih. Dan semasa berkelana di sana nanti sudah pasti pesan-pesan daripada ayah dan ahli keluarga semua kena ikut ya. Jadi Ali, ingat Ali di sana juga merupakan wakil ataupun duta daripada anak-anak muda Malaysia negara ya. Jadi kami nak melihat Ali berjaya. Kami doakan Ali berjaya di sana ya. Terima kasih, insya-Allah. Amin. Cik Azril, ada apa-apa nak cakap last sebelum kita tutup rancangan ni? Last ni saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, terutama pada abang. Alhamdulillah. Dan kru-kru kita semua. Coach Zakaria, abang ayah kita. Semua sekali lah kerana sudi jemput kita untuk nak kongsikan berita sedikit sebanyak yang dikirakan hampir tepat lah. InsyaAllah. Yang saya sampaikan dan Ali sampaikan tu hampir tepat ceritanya dan mungkin tidak lagi mengelirukan orang lain, dan cerita-cerita ni mungkin boleh menjadi inspirasi kepada orang lain. Mungkin bukan sekadar dalam bola sepak, mungkin dalam bidang lain, sukan ke ataupun apa sekalipun. Sebab kita kena lihat dunia sekarang lebih kepada teknologi. Kita tercicir dari segi natural konteks kita sebenarnya. Sedangkan dalam Al-Quran pun ada cerita kan. Ini yang saya tekankan sebenarnya pasal agama dan maruah negara. Ali kena bawa pergi sana. InsyaAllah. Itu nombor satu. Terima kasih. Terima kasih Cik Azril. Terima kasih Ali kerana bersama kami dalam SK Sport Channel. Nanti kat sana jangan lupa layari laman Uncle punya Sport Channel ni Jadi demikian tadi kita telah mendengar perbincangan cerita panjang lebar mengenai Ali Putra Azril, pemain yang baru berusia 15 tahun, berasal dari Kelantan, anak kepada Cik Azril, bekas pemain Kelantan yang ingin meneruskan kerjanya bersama Akademi FC Malaga di Spanyol. Marilah kita mendoakan agar Ali di sana akan berjaya dan satu masa nanti nama Ali Putra Azril ini akan tersenarai ataupun akan membantu Malaysia dalam usaha kita untuk lebih berjaya di peringkat antarabangsa. Itu yang kita harapkan dan sama-samalah kita doakan agar Ali berjaya. Akhir kata dari kami di SK Sport Channel, eksklusif dalam agenda sukan ini. Jangan lupa untuk ikuti perkembangan sukan tanah air dalam agenda sukan di SK Sport Channel. Kita jumpa lagi. Bye-bye.